Okay, bertemu lagi kita pada kali ini, dan kali ini saya akan share tentang stock screener dan daripada hasil screener tu kita review lah, tengok beberapa counter yang kita tengok beberapa counter untuk hala tuju lah, sekadar kajian dan pembelajaran, sekadar kajian dan pembelajaran. Okay, untuk review counter kita punya kriteria yang pertama, price cross up 50 lah, price cross up, bukan, sorry, price above EMA 50, sebab secara teorinya price yang above EMA 50 adalah price yang bullish, ataupun temporary bullish. Okay. So yang kedua kita tengok RSI above 50. Sebab apa? Sebab RSI above 50 pun permulaan momentum. Tiga, MACD. MACD pun above zero. Bila above zero tu dia trend bullish trend. Okay. Sebab MACD adalah trend indicator, RSI adalah momentum indicator. Satu momentum, satu trend lah. Boleh tengok YouTube, YouTube channel, jemput subscribe teknik trade dengan indikator MACD. Tadi yang saya satu lagi RSI, kan? Satu lagi RSI above 50 tadi, boleh tengok satu video teknik trade dengan indikator relative strength index. Ini penerangan detail tentang penggunaan RSI. Satu lagi ni, RSI trading view updated. Ada dua. Okay. So sambil-sambil tu boleh belajar lah. Sambil-sambil tu belajar. Satu lagi yang ketiga, yang keempat. Apa lagi? Price antara 20 sen, 0.200 hingga RM RM3 je. Ambil, sebab kenapa? Bawah 20 sen super penny, trade at your own risk, bahaya. High risk, high return. Tapi saya tak trade, ataupun saya memang tak pilih counter yang bawah 20 sen. So kalau nak trade below 20 sen, itu trade at your own risk. Okay. Satu lagi, rating. Kita ambil strong buy. Kenapa kita ambil strong buy? Sebab sekarang market macam lawa. Bila kita scan, result dah banyak. So kenapa ambil buy kalau ada strong buy? Kenapa pilih yang buy kalau ada counter yang strong buy, kan? So inilah kriteria screener. Menggunakan trading view. Mana hilang trading view? Trading view. Okay. Kriteria screener trading view. So daripada result ni, daripada screener ni, kita akan dapat result. Sekejap saya share result ni. Kita akan dapat result yang ni. Ambil daily, lepas tu short volume, volume tertinggi ke volume terendah. So ada 42 atau 44 counter mesh. First DNAG, then Hibiscus, then KTB, MyAG, EFOS, Armada, Evergreen, Wong, CWG, RL,
Oh, banyak kalau nak tengok satu-satu memang banyak. Kalau nak tengok satu-satu memang banyak lah. So untuk review counter, untuk kita pilih counter, bila dah ada banyak tak tahu nak pilih, kan? So kalau saya tengok 10 yang ke atas je lah, ataupun 15 yang ke atas, sebab dia strong volume. Kalau saya akan study dalam 15 atau 10 lah counter daripada ni lah. So tengoklah, first tengok apa hala tuju di next. Bila dah keluar screener, bila kita dah screen kan, bila kita dah screen, baru kita boleh buat analisis dan kajian dan juga trading plan kalau counter tu cantik. Okay, so kita tengok di next. Untuk tengok chart saya guna Bursa Station lah. Kalau guna TradingView, just klik nama di next dia, nanti dia akan open new tab, klik see more on chart. Cuma saya tak apa nak familiar guna TradingView. Saya screen counter je guna TradingView. Sebab saya guna Bursa Station. So okay, ini Bursa Station lah. Kita search di next. Di next. Ke mana ke hala tuju di next ni? Kita mula-mula sekali tengok naked chart lah. Tengok naked chart. Oh, cantik ada di bawah kan. Okey. Apa padam. Okey. Apa cerita? Oh, tu dia naked chart. Paling tinggi atas RM10 tu. Oh, lama. Suatu masa dulu di next RM10. Lepas tu sideway. Bila dia sideway ni, macam ni kan, kita boleh tengok dia sideway kat mana. So yang paling tinggi punya peak sebelum ni untuk sideway kat sini, ngam-ngam sampai RM1. And then kita ambil yang ni lah, satu untuk sideway. 122. Then ni tapak ni. So ini naik dari mesin. Oh, mesin tapak. Di mesin tapak dia pergi RM1, So ini dia punya sideway. Kalau orang cakap ya di naik uptrend counter, tak. Di naik adalah sideway counter. Bukan uptrend counter, sideway counter. Dia adalah sideway counter. Kalau trend line, dah lama dah dia. Tu. Dia breakout kat sini tapi tak gerak. Kalau tarik trend line, dia breakout tahun 2009 yang lalu. Tapi dia sideway sampai lah kalau dia berjaya pecah apa ni? 123 ni. Sampai dia berjaya pecah 123 ni nanti, baru dia akan menukar trend dia kepada uptrend. Menukar trend ke uptrend. Kalau tidak, range dia antara 0.05 hingga RM1 atau RM1.23. Itu range di next. Itu range di next lah. Range di next. Untuk sideway punya range. Pecah 123 baru dia baru dia akan cuba untuk menguptrendkan diri dia. Biasanya dia akan siapkan satu mangkuk yang ni lah. Weh, jauhnya. Jauh-jauh tak mustahil lah. Bersaham ni tak mustahil. Kan? Kobe lu start berapa sen? Sekarang dah RM6 Kobe kan? Green Tech pun berapa sen naik dia start. DNO start berapa sen? Bawah 20 sen ingat. Sekarang dah RM6 kan? So tak ada yang mustahil. So inilah. Dia kalau dia pecah 123, dia akan cuba, dia akan selagi tak patah trend, dia akan sideway, dia akan buat uptrend lah. Pendakian sampai mana? Kalau dia nak pergi sampai sana, sampailah. Kalau tiba-tiba dia patah lah. Okey. Kalau
dia punya trend line semasa yang ni lah. Dia punya trend line yang dekat daripada bawah tu. Ni. Kalau landai, lama lagi lah. Banyak tahun lagi lah nak sampai RM6 tu. Kecuali dia buat magic lah. Dia buat macam ni. Kecuali dia punya kenaikan macam ni. Kenaikan di next yang macam ini. Okay. Berapa lama? 99 harga RM1. November 99 harga RM1. April 2000 harga RM6. Berapa bulan? November kan? Dalam 2 bulan. 2 bulan naik sampai RM6. Kecuali dia buat macam tu lah. Kecuali dia buat macam tu, history repeat itself, mana tahu. Kalau sekali buat macam tu, dia sekejap je lah tunggu. Tapi kalau dia kenaikan normal, CZ, akan masa juga lah untuk dia sampai atas tu. Kalau tiba-tiba dia patah trend, habis lah. Tiba-tiba dalam perjalanan nak ke atas tu, ada something wrong somewhere, dia patah kat satu mana. Itu pun takkan sampai situ lah. Bila dah patah, tak sampai lah. So inilah dia punya ada 7 overall. Ada 7 overall. So semasa. Tengok semasa. Bila semasa kita tengok, chart semasa chart hari ni lah. Chart sekarang. Bila chart sekarang yang orang cakap dia trend. Sebab tak tengok yang besar. Tengok yang semasa. Kita tengok semasa. Katakan dia tengok dari sini. Katakan dia tengok chart kecil. Daripada sini. Bila daripada sini, tarik memang dia nampak dia trend. Tu. So dia breakout kat sini. Breakout dan juga dia buat pattern pennant ke flag. Ini pennant. Dia buat pattern. Apa itu pattern pennant? Pattern pennant macam ni lah. Okay. Ambil sini lah. Ini pattern. Kalau flag lain. Ini pennant. Ini pennant. So dia punya pole kat sini. Ni pole dia. Pole dia ni. Ini dia punya pole. Ini kita panggil pole. Tiang. Nampak macam bendera tapi bukan bendera. Ini adalah pennant. Pennant pattern. Ini dia punya pole. Kalau gerak dia macam ni, ini flat. Okay, ini flat. Tapi kalau gerak dia macam ni, ada bentuk segitiga ni, ini orang panggil pennant. Kalau tak percaya, pennant pattern. Image. Sama tak? Ini pennant pattern. Investopedia ke apa ke? Ni pennant pattern, nampak? Ni pennant. Kalau flat pattern. Flat pattern lah tu. Sama kan yang saya tunjuk ni. Okay, sama lah. So kembali kita ke sini. So dia pennant pattern. Kalau dia breakout tu, so dia secara teori dia akan ke sana lah. Kalau dia breakout pennant pattern. Dan dia punya target semasa adalah ketinggian pole ni ke atas. So target di sini lah. Lebih kurang RM1.70. Kalau nak sampai. Tapi dia kena pecahkan aras tertinggi terdekat di sini. 103. Dan juga psychological resistance di RM1.
So target apa dia punya aras semasa adalah di aras rintangan semasa adalah di 1 hingga 2 singgit. Dekat mana support? Biasanya saya akan ambil RBS. Kalau RBS kita ambil yang ujung ni, peak yang sini, inilah RBS. So support semasa untuk di next adalah 841. Jika dia dapat pertahankan 841, kerapasan nampak. Bila kita ambil kat sini, bila sampai sini 841, 840 reject. Sini pun sama, bocor 840. Sini pun test 840, ngam kan? Sekarang breakout 840. Sebab harga dia 87. Kalau dia berjaya pertahankan 840, dia akan sambung naik, akan test RM1 atau RM3 lah. Tapi kalau dia bocor macam ni, fail lah. Kalau dia bocor macam ini, fail lah. Kalau dia tak bocor, dia sambung naik, okey. So dia punya support yang terkuat buat masa ini dah 84 lah. Macam itulah cara nak kaji counter. Indikator kemudian. Indikator masa nak entry. Contohlah masa nak entry. Okey tak sekarang? Biasa saya akan guna beberapa indikator lah. RSI, MACD, Bollinger Band, Ichimoku, EMA dengan parabolik SAR. So bila tengok indikator RSI strong momentum, MACD strong trend, sebab tu dia keluar kita punya screener hari kan. Kalau tengok Bollinger Band tengah surf BB, okey. Harga atas 50, ni EMA 50 kan. Ni biru ni. Nampak dia cross up EMA 50 kat sini masa 3 Januari, cross up EMA 50 terus macam. Sebab apa? Sebab bila harga cross up EMA 50 dia adalah counter yang bullish counter. Kalau tengok uptrend, kalau tengah downtrend atau sideways, dia adalah temporary bullish counter. Okay. So bila letak indikator, dia mengonfirmkan lah keadaan semasa counter tu. Dan untuk entry biasanya kita tengok time frame 30 minit. Time frame 30 minit pun nampak strong. Kan nampak strong lah. Kemungkinan besar dia akan sambung dia punya kenaikan lah. Kemungkinan besar. Jika tiada apa-apa yang news tak bagus, okey lah. Okay. So di next itulah dia punya serba sedikit analisis chart di next. Okay, apa lagi counter? Hibiscus. Hibiscus adalah counter oil, energy, oil and gas. Apa cerita hibiscus? Okay, sekarang ni saya tengok chart keseluruhan hibiscus. Ini je counter yang dah breakout. Kalau kita tarik trend line daripada atas ni bawa ke sini, dia breakout kat sini tapi macam tak bukan strong break. Dia breakout kat situ. 1, 2, 3, 4 kali try, 5 kali, 6 kali ke 6 dia menukar trend. Trend ada volume besar agak. Okeylah. Menukar trend. Jadi hibiscus adalah counter uptrend, counter uptrend. Buat masa ni dah dia counter uptrend. So letak ini trend line semasa dia. Kalau tak bocor, kita ambil yang ni lah. Ini trend line semasa hibiscus. Kalau dia tak bocor, dia akan macam ni lah perjalanan dia. Dia biasa zigzag lah. Counter saham ni zigzag. Kadang-kadang dia akan test lah trend line kan. Sekali-sekala dia test trend line lah.
Bila satu tips lah, bila dia dah terlajak daripada trend line dia terlalu jauh, dia akan hilang pedoman. Bila dia hilang pedoman dia, yang dia akan turun laju ataupun dia akan turun mencari trend line. Kalau strong dia akan rebound trend line, akan sambung naik. Test lagi. Begitulah perjalanan dia. Tapi dia akan naik. Dia mesti naik lebih tinggi daripada puncak sebelum ni kalau dia nak sambung naik. Kalau macam ni, tak cantik. Kalau macam ni dia punya kenaikan, puncak pertama ke situ, puncak kedua ke situ. Puncak kedua lebih rendah daripada puncak pertama. So dia dah tak mengikut rules kenaikan. Rules ada rules. Higher high, higher low, higher high, higher low. Bila ini higher high, dia mesti naik melebihi ketinggian ni untuk buat higher high yang baru. Tapi ini dia tak melebihi high yang terakhir. Biasanya kalau jumpa macam ni, seterusnya memang dia akan turun dan patah. Dia akan turun dan patah. Contoh terdekat. Contoh terdekat mesti tunjuk. Contoh yang terdekat. Dekat mana? Kat sini. Sebelum ni. Di trend line hibiscus sebelum ni. Okay, nampak? Kisah dia macam ni lah. Ada pun kisah. Baru cerita. Cerita sampai pula kisahnya kan. Okay lah tu. Yang trend line dia kita ambil yang ni lah. Ni. Tarik dua ni. Trend line dia saya tarik yang ini dengan yang ni. Dua line. Tapi bila sampai sini dia rebound. Bila sampai sini dia rebound. Sini dia patah. Kenapa dia patah? Untuk yang saya cakap itu, hilang pedoman yang ni lah. Nampak dah jauh daripada trend line. Ini pun sama dah. Dia jatuh macam tu. So kenaikan sihat dia tak ada jauh daripada trend line. Satu lagi nampak dia macam naik. Zigzag. Low, high, low, high. Nampak Sepatutnya high ni dia kena melebihi yang ni. Sepatutnya dia kena melebihi yang ini. 135 ni. Baru dia punya menepati higher high, higher low punya kriteria. Baru sambung. Tapi ini tak sama tinggi. Biasanya macam ni lah. Ni low. L low Okay, ni high. Okay, ini higher low. Low yang lebih tinggi daripada low sebelum. Ni low, higher low. Okay. So ni high. Higher high. Higher high. Sebab lebih tinggi daripada high sebelum ni. Alamak, sorry. Okay. Lepas tu ni high high lagi satu. Kan? Higher high. Sebab tinggi ni lebih tinggi daripada ni. Ini higher low. Higher higher low. Ini higher higher low. Walaupun dia jatuh bawah tapi dia lebih tinggi dari ni. Itu pun CP-CP je lah. Tapi ini bukan higher high. Ini dia high saja, lepas tu dia jatuh. Ini selalunya kalau jumpa macam ni, ini dah habis trend. Trend dah gagal lah. Trend dah gagal. Kenaikan gagal. Seterusnya dia akan test trend line dan bocor lah. Breakdown. Bila bocor biasanya akan test semula. Memang pattern sama. Bila bocor dia akan test. Kalau dia kuat dia sambung naik dan dia akan pergi naik atas lah. Dia akan buat dia mesti akan breakout 135. Kalau dia kuat lah dia naik atas trend line ni. Sorry saya tukar biru lah. Dia naik atas trend line biru ni. Lepas tu dia akan sambung
kenaikan ke atas lah. Tapi kalau dia sampai trend line, dia test tu reject. Ngam-ngam reject biru. Ngam-ngam reject, boom, jurnal. Kat mana bocor? Kat sini. Sini bocor. Okay, sini bocor trend line, sini pun bocor trend line. Ini pun dia dah test sekali. Terlepas sini bocor ni. Sini pun dia test tak lepas. Maka berakhirlah kenaikan dan itulah jadinya. Daripada RM1 tinggal RM20. Siapa tak jual, siapa hope analisis, tak ada get down. Siapa yang tak jual bila breakdown trend line, memang lama lah tunggu naik balik. Hope analysis lama daripada breakout breakdown kat sini pada Januari dah setahun dah tak sampai lagi RM1. So ini adalah dia punya trend yang terbaru. Okay, ini hibiscus punya trend yang terbaru lah. So kita ada dua trend line. Satu sana, satu sini. So untuk dia naik, untuk dia strong naik. Okay. Trend line tadi mana? Kan? Ni. Untuk dia strong naik, dia dah breakout kat sini. Dia tak boleh bocor sini, syarat yang pertama tak boleh bocor ni. Syarat yang kedua, kalau dia naik pun dia akan test balik line biru. Kalau dia reject, dia akan balik dia punya trend line. Kalau dia pecah, baru dia strong momentum untuk membuat kenaikan yang lebih laju dan lebih tinggi. Kalau tidak, dia akan landai. Ginilah kenaikan dia. So, itulah sedikit tentang hibiscus. Kat mana nak entry, kat mana nak tu, boleh cari sendirilah. Kan? Ini review chat overall lah dia. Cuma support dia kat sini lah. Buat semasa ni, support semasa. Hibiscus adalah 785. Oh, jauh dah lah. 785 adalah support yang terdekat. Ya. Terdekat hibiscus adalah 785. Okay. Resistance yang terdekat adalah di sini. Ni yang banyak kali try ni. 920. Okay. 920 adalah resistance terdekat. Kalau strong, dia akan pergi cari sini. Dia akan pergi cari 92. And then kalau dia pecah, dia akan cari yang ni. 955. Pecah 955 baru strong. Akan pergi 135, akan pergi 16 yang akan naik. Dia akan test balik line biru atas tu. Okay. So, sedikit sebanyak nampaklah dia punya support dekat 785. Resistance dekat 92, 955. Hibiscus. Okay. So next, counter apa? KTB. Okay, KTB adalah counter ini ya. Transportation. KTB. KTB pun nampak agak menarik sebab kalau tak silap saya, dia dah breakout. Ke belum? Belum. Hampir breakout. Ni. KTB ya, hampir breakout. Kalau dia breakout sini, cantiklah. Dia akan tukar trend dia kepada trend menaik. Trend semasa dia ni lah. Ni trend semasa. Untuk KTB. Kalau dia strong, okay, kalau dia strong, dia akan breakout sini. Dia akan breakout area sini. Kat mana area tu? Bila dia breakout tu, dia akan tukar trend lah. Dia akan tukar trend kepada trend menaik. Dan aras target dia sini lah. Yang pertama adalah ni, 57. Aras target yang pertama adalah 57, aras target yang kedua adalah di 87. 875, sorry. Okay. Kalau dia dapat breakout,
dapat breakout with strong volume kat sini. Contoh macam ni lah. Breakout. Okay. Volume pun besar. Volume lebih besar lah. Volume besar. Contohnya volume besar. Macam ni. Contohnya dia breakout, volume dia besar. Itu something yang menarik lah. Sesuatu yang agak menarik untuk dilihat lah. Kalau dia breakout, volume besar. Ni dia spike tadi. So, bila dia spike, inilah dia punya arah rintangan. Ngam-ngam, mati kat situ. Dia spike kat sini. Bila dah lama dia tidur, lepas tu dia spike. Turun balik, sini dia dah test balik 2-3. So, ini adalah arah rintangan kuat untuk KTB kalau boleh pecah. Kalau KTB boleh pecah 2-3. So, ada potensi lah. Kalau dia pecah 2-3, jadikan resistance become support 2-3. Selagi tak bocor 2-3, boleh secara teorinya lah boleh hold kan. Secara teorinya boleh hold. Tak pecah RBS. Kalau tak pecah RBS, tak pecah RBS, mengikut teori teknik trade lah. Tak pecah RBS, dia ada potensi untuk sama naik. Kalau dia bocor, dia akan balik ke bawah lah. Kalau dia reject atau dia bocor, dia akan balik ke situ. Test trend line ke apa ke, selagi tak lepas tu, dia akan lindung dalam. Tapi kalau dia pecah, and then dia breakout pula trend line ni kat area 26-28 ni, so something yang agak menarik lah untuk dilihat pada KTB. Tapi kalau dia tak pecah, memang tak ada apalah. Kalau dia tak breakout 2-3, tak breakout ni, memang dia akan ada potensi juga, takut dia ke sini. Potensi juga. KTB. Okay, MyEG. If force evergreen. Okay. So kita tengok beberapa counter lagi lah. Saya rasa dalam lagi 2-3 counter dah lah. At least ada idea lah macam mana nak kaji counter. Macam mana nak kaji counter. Okay. So ini MyEG. Sebelum ni dia patah lah sebab apa? Kepatahan akibat daripada pilihan raya. Pilihan raya BN kalah tu sebab dia ada related dengan government kan. MyE government, MyEG nama dia. Okay. So dia dah naik. Dia dah naik. Kalau tengok dia punya trend line semasa, kita boleh ambil yang ni lah. Di bawah ambil yang ni lah. Ni. So dia bentuk macam ni lah. Dia bentuk macam pulling wedge ke atas. Ini raising wedge. Sorry. Bukan falling wedge. Raising wedge. Kalau dia pecah, okay lah, dia akan test dia punya all time high sebelum ni. Sebelumnya atas high dia dekat 15. Betul. Betul. Dia akan test all time high dia 15 lah. Kalau dia meneruskan kenaikan. Kalau dia ke bawah, dia akan bocor ni lah. So, boleh tengok lah raising wedge punya counter. Punya pattern. Sorry. Kalau tengok trend line yang atas, kita ambil yang ni, dia kat sini lah. Ngam-ngam. Ngam-ngam dah breakout, tapi macam counter ni agak slow lah. Agak slow gerakan dia. Sideway, lama sideway. Dia membentuk satu kotak lah lebih kurang. Kalau ikutkan kotak layan ni lah. Kotak MyEG. Lama daripada
Start daripada sini 21 Oktober 2021, bulan 10, sekarang dah bulan 1. Hampir 3 bulan berlega-lega dalam kotak. So kalau dia breakout, cantiklah. Kalau dia breakdown, balik trend line. Kalau tidak, dia akan sideways dalam kotak lah. Tak tahu berapa lama sampai dia pecah. Sebab tu sebelum masuk apa-apa counter, kena tengok pattern semasa ni. So MACD ni pattern semasa dia adalah kotak. Kalau dia tak nak gerak, sideways lah. Sampailah satu masa dia breakout. Breakout kotak macam ni lah maksud dia. Ni dia breakout dah, dia masuk balik. So, kena alert lah. Jangan breakout dah boleh joget. Saya breakout joget. Tak, kena breakout ni jatuh, habis. Ini nampak lawa. Solid breakout. Mana? Ni. Solid breakout MACD. Target RM3 kata sini kan. Contoh sinilah. Orang kuat kompang kan. Kompang bertalu-talu dalam dunia saham ni. Saya pecah sikit je. Breakout. Volume pun tinggi daripada average. Solid candle breakout. All in. All in. At least RM2 sampai. Lepas tu besok tak jual. Lepas tu menung sampai ni. Daripada Disember. Itulah perjalanan dia. Mana datang breakout sebab itu kena sentiasa menambah ilmu untuk berjaya dalam dunia trade, dan kena sentiasa alert. Kalau macam ni fail, kena cut dulu lah. Secara teorinya kena cut dulu lah. Kalau tidak, kalau tak cut daripada sini, Disember sebulan dah duduk itu. Tak boleh beli apa-apa. Tak boleh nak beli apa-apa. Masih berharap untuk dia naik. Okay. So MACD macam itulah. So next apa? Kita tengok. EFOS pun sama. EFOS ni lama betul 6467. EFOS ni harga keras dia 6467. So kalau dia dapat pecah 6467 tu, baru ada potensi lah. Kalau tidak, susah sikit lagi. Dia sama pattern dengan MACD sebab dia pun adik-beradik MACD. Dia sama. Siapa? TS Wong. Owner sama. Saya owner ke? Owner sama saya TS Wong. Salah seorang daripada dia. Bukan saham terbesar kan. Okay. Nampak ada sideways Yang sideways ni. So dia kotak lama punya kotak. EFOS ni kotak. Saya rasa 67 ni 67. Ni 67. 67 dan juga macam ni. Ni kotak dia lah. 67 ni. Tak lepas-lepas. Pecah masuk balik. Ini pun sampai 67. Ingat dah boleh pecah dah masa tadi. Ni. Ngam-ngam sampai je. Rejectnya pula lagi. Ni pun dia dah nak sampai 67. Kalau pecah 67 tu ada potensi lah. Ada potensi. Tapi kalau pecah masuk balik macam ni, faham lah. Nampak pecah. Tak tu alamak masuk balik. Sini cantik lah. Sini dah tak cantik. So kena cari counter lain lah kalau jadi macam ni. Kalau dia masuk dalam kotak, itu tak cantik lah. Sesuatu yang kalau hold memang tak ke mana. Baik kita tu. Kalau hold tak ke mana, baik jual cari counter lain. Teori itulah. Susah sekarang cakap lebih sikit by call. So faham lah. Dia punya cara nak trade. Cara nak trade. Okay. Sebab kita tahu tapak dekat sini. Bahaya kalau tak jual. Kalau tak exit. 67. Tapak di sini 43. Kalau tak exit 67. Kalau dia balik 43 menunggak.
Ada. Sejarah dia macam ni. Dia pergi 67. Balik di sini. Bocor lah tu. Kalau beli kat breakout 67, 675, 68. Masak kan kalau dia balik dapat 3. Ni pun sama nampak. Dia sampai sini. Balik dia kaki. Ni pun sama. Tapi ni tak ada kaki. Memanglah. Okay. So itulah ada tu force. Tunggu pecah 467 lah. Lebih tertik kan. Okay. Next, kata apa? Armada tak syariah kata selesai. Evergreen, wang pun dah naik banyak sebab so kita tengok 3 lagi lah. Evergreen, CWG dengan RL. Tengok Evergreen. Apa cerita Evergreen? Ini Evergreen. Dia dah breakout pattern pennant Okay. Overall pattern ni apa? Sideway lah. Cakap sideway jugalah. Sebab apa? Sebab dia punya range antara ni dengan ni kan. Sideway lah juga lebih kurang kan. Naik turun kat situ dia. So, tapi dia punya tapak kat sini lah 30 sen. Okey lah. Sekarang 56 kan. Tapak 30 sen. Kalau ikutkan dia apa? Tapak 30 sen. Siapa yang sambut dekat 30 sen tu untung lah. Siapa yang sambut dekat 30 sen, dia breakout 30 sen kan kat sini. Ni masa dia breakout 30 sen, breakout. Ini breakout menung masuk. Ada beza. Ni breakout with strong volume. Tapi sebenarnya dia spike. Ini volume spike. Salah satu teknik. Nak confirm betul-betul breakout, tunggu dia pecah ni. 36. So masuk 30 sen sampai 36 breakout okey lah, tapi dia balik 36 tak bocor. Okey lah. Tapi saya rasa sini dah goyang lah semua. Masuk 30 sen pun dia dah jatuh sini, endo kat loss kan. Bukan kat loss, jual kan. Kita jual, sekarang dah 56. Cuma kita nampak tak dia punya support memang 36 lah. Sebab ni kan, rasa dia spike. Ngam sampai 36 dia rebound. Dan dia dah breakout ni 53. So buat masa ni 53 lah dia punya support. Buat masa ni Evergreen support 53. Okay. So next R dia ni. Ambil puncak-puncak terdekat 65. Mana lagi? Puncak yang terdekat, ambil puncak yang ni 745. Begitulah seterusnya kalau dia nak sambung naik lah. Kalau dia nak sambung naik 852. Itulah jadi puncak-puncak ni. 91 dan tariklah sampai mana-mana yang dia nak stop lah. 45 kan. So nampak dia breakout 57. So bila dia breakout 57, kita jadikan 53. Dia breakout 53. So boleh buat trading plan 53 sebagai support dan resistance yang seterusnya 625. Sampai 625 reject, buatlah keputusan yang sepatutnya. Takut dia balik 53 balik. Kan? Kalau tak bocor, kena cari teknik yang lain lah. Ada teknik macam mana nak hold. Itu saya tak cerita panjang lebar lah macam mana teknik yang nak hold tu. Nanti kalau kesempatan lain, mungkin saya boleh buat video lain lah. Kadang-kadang sampai 625 dia dicek, lepas tu sambung balik. Test 625, pergi 745. 745, kadang-kadang dia terus breakout, pergi 85. Sampai dia patah. Kadang-kadang sampai 85. Lepas tu dia naik sikit, dia start jatuh, dia start bocor 95 sebagai RBS. Second dia bocor 85, biasanya
dah tak strong. Kalau dia dah bocor 2 trend line and dia dah bocor 2 dan dah bocor RBS yang ketiga, memang maksudnya dah habis. Kenaikan dah habis, dia dah penat. Kalau dia bocor 2 RBS, still okay lah. Kadang-kadang dia pusing, dia lindung-lindung, dia pusing balik kat sini. Okay. Kadang-kadang dia lindung tak bocor 745, nanti dia pusing balik macam tu. Tapi kalau berturut-turut dia pecah, dia bocor 915, bocor 85, bocor 745, itu something yang tak sihat lah, dia dah tak strong. Dia dah tak strong. Contoh inilah. Ada contoh. Okay. Dia dah bocor sini. Kan nampak dia naik balik. Dia test balik 85. Ada contoh dia. Sini. Sini dia bocor. Bocor 915. Bocor 850. Tapi dia tak bocor 745. Sebab tu dia try lagi sekali. Test 850. Bila sampai 850, tak lepas. Ini something wrong somewhere lah. And then dia bocor 745. So, biasanya dah tak strong. Biasanya tak strong, dia akan lepas. Kan? Biasanya macam itulah. Teorinya macam itulah. Dia akan test balik, dan dia bocor. Sebab bila dia bocor 3 arah support ni, 3 arah RBS, resistance become support. Dah tak apa nak strong. Tak apa nak strong. Kenaikan dia dah tak sihat. Dia dah apa? Dah penat. Dah penat. Itulah. Okay. So ini evergreen. Dan tadi apa? CWG. Ambil jugalah Wong kan. Ada Wong nanti Wong, CWG, RL. Okay, ambil Wong. Banyak tak counter nampaknya. Kita ambil top atas lah. Top ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni counter. Okey lah. Banyak lah 9 counter. Sajalah. Mesti masa lapang. Sambil kaji diri sendiri, bolehlah berkongsi-kongsi kan. So ini Wong. Wong pattern mangkuk ni. Kalau ikutkan dia pattern adalah trend line, neckline ni yang ni satu. Ini satu lagi neckline. Dah sampai. 79 dah sampai. Okay. Dia nak buat rounding bottom. Pattern ini kita panggil rounding bottom. Sama ada dia punya rounding bottom macam ini, ataupun dia punya rounding bottom yang lebih besar. Sebab tu saya ada 2 trend line, neckline. 148, sorry. Ada 2 neckline. Kalau macam tak lepas, dia dah breakout 79 and then dia jatuh balik. Kan? Dia ada potensi untuk buat pattern apa? Ni satu kan. Pattern cup and handle. Kemungkinan dia akan buat handle satu lagi. Macam tu. Kalau dia tak lepas 79 lah. Buat macam ni, 79 adalah dia punya arah terkeras. Terkeras 79, neckline dia. 79. Ni kan. Mana pula asal lari ni. Ni kan. Dah siap. Yang ni dah siap. Kalau dia pecah 79, dia akan pergi cari 148. Tapi kalau dia reject 79, dia akan buat double bottom. Kalau dia terus naik, kita panggil dia ascending scallop. Kalau dia sampai sini, dia ada satu lagi rounding bottom. Double. Sini pun kalau sampai 148, dia reject, dia buat double bottom. Double bottom lah, cup and handle. Tapi kalau sampai 148 pun dia pecah, itu pun sama. Double ascending scallop. Boleh Google lah.
yang saya sebut-sebut tu, pattern-pattern tadi kan, raising wedge, cup and handle, boleh. Ascending scallop, nanti Google sendiri ya. Inilah dia punya ada 7. So kalau kita tengok 7-9 tadi, ngam mati kat situ. Ke dah breakout. Oh dia mati. Betul lah 7-9. Ke 7-9 ke 7-9-5? 7-9 betul. Just 7-9. Tapi ni dia close 7-9-5 masa hari terakhir dagangan. So kalau dia pecah cantik lah. Kalau dia reject 7-9 ni, dia akan start turun. So 7-9 ni adalah aras terkuat macam ni. Aras penentu lah. Kalau pecah 7-9 dia akan gimana? Dia begini lah. Apa-apa. Kalau pecah lagi dia gimana? 915. Last kali dia akan cari 98. Lebih kurang tu lah. Kalau dia nak pecah lah. Kalau dia tak pecah jatuh. Okay. Ini wrong lah. Okay. Then apa? CWG. Cerita CWG. Campact World. Apa? Campact World brand dia Campact. Counter lah tulis. CAMPAP Campact. Aku ambil kau Counter alat tulis. Sekejap. Ini pun samalah. Sideway masa ni. Kan? Dia adalah counter sideway, bukan dia counter uptrend. Sebab tu sideway dia. Sideway dia adalah ini. 43 2 ringgit. RM2. Dia tahan enggak ah. So aras tertinggi dia dekat RM9 lebih lah. So kita tengok chart semasa. Kalau tengok chart semasa boleh nampak adalah trendnya. So dah breakout ke sini with strong volume and then retrace, then breakout, retrace, dan biasanya ada continuation lah. Sini breakout, ni retrace, and then ada continuation. Kalau dia nak sambung naik. Okay. So kat mana dia punya R, kat mana dia punya S, support kat mana, resistance kat mana. So biasanya dia akan balik sini lah. Kalau dia naik, dia akan balik 70 sen lah. Agar aras tertinggi yang masa spike. Ini kita panggil spike candle. Dan spike volume. Spike candle at spike volume. Gap up lagi. So buat masa ni, apa cerita? Dia nak buat apa? Dia akan cuba untuk tutup gap ni dulu. Ngam mati kat gap. Ngam close dekat gap. Nampak tak? Dalam gap ni, dia punya permainan. Permainan di dalam gap nama dia. Tak lepas-lepas di sini, ni pun sama. Reject 505. Sekarang tak. So kalau dia pecah 505 tu, cantik juga lah. Secara teorinya. Kena ada ayat secara teorinya lah. And then dia akan test mana? Test ni lah. 555. Bantu nombor 555 ni. Lepas tu range ni 575 pecah 575 kebarangkalian tinggi untuk dia pergi 70 sen kalau pecah. Okey. Kita akan test ni lah. Sebab apa? Sebab dia dah breakout. Kat mana dia breakout? Kita ambil yang ini kan. Situ dia breakout. Dia dah breakout dekat sini. Breakout, strong, tak breakout, dia reject. And then sini dia test dan dia pusing balik. Ini kira breakout dah lah. Strong volume tapi reject ke situ.
Okay, itulah CWG. Okay, counter terakhir adalah counter RL. Lepas RL counter apa? Cukuplah 9. Cukup 9. Okay, RL adalah counter IPO. Ya, ini IPO. Harga lahir dia kat sini. Bila? 15 Julai 2020. Dia lahir pada Julai 2020. So, untuk RL ni, support dia mana? Support dia sini. 445. Lepas tu, satu lagi dekat sini. 495. So, sekarang support dia 495 lah. Support dia sekarang 495. Okay. And then R dia adalah di sini. 625. Then dia akan cari 76. So ini 76. Untuk RL ni pun oleh sebab dia counter IPO counter yang baru lahir. Boleh juga guna teknik mana saya YouTube ni. Cara mudah untuk profit melalui teknik trade counter IPO. Betul. Ni. Cara mudah untuk profit melalui teknik trade counter IPO, counter yang baru digalakkan. Cuba try guna teknik tu, dia akan jumpalah macam mana saya tahu support 495, 445, 625, 760. Dan juga boleh baca tentang candlestick dekat saya punya blog tradermarhain.blogspot.com. Klik dekat candlestick, klik dekat candlestick. Boleh baca pasal reference candle dengan kajian candlestick penting kita fahami. Bila yang ini kita boleh tahu menggunakan candlestick macam mana nak trade. Kat mana arah rintangan, kat mana arah sokongan. Tapi untuk reference candle ni pun ada saya buat video. Ni cara mudah trade dengan candlestick reference candle. So banyaklah perkongsian ilmu saham secara percuma di saya punya YouTube channel. So jemput-jemputlah subscribe channel, like and share saya punya video lah kat kawan-kawan yang lain. Okay. So RL ni lah. So based on candlestick, kat mana dia punya resistance seterusnya, ambil peak yang so 58 lah. 58. R seterusnya 58. And then kat mana? Ni puncak yang ni 65. So 58, 65, 625, 65. Itu ni puncak. And then 70 sen. Itulah lebih kurang dia punya aras rintangan. Dan juga last kali dia punya all time high lah. 825. 825. Sama juga semua. Kalau pecah 58, jadikan 58 sebagai resistance. Sebagai RBS, resistance become support. Target 625. Sampai 625, masih 58 sebagai support. Pecah 625, 625 sebagai RBS, 65 sebagai R. R ada resistance. Pecah 65, 65 adalah support. Resistance bukan support, 70% ada rintangan. Dan begitulah seterusnya. Sampai dia reject 3 kali. Kalau macam ni, kalau macam ni. Itu tandanya dah habis. Kalau tak reject, sampai 76 je, lepas tu dia pusing balik, itu tandanya masih strong trend. Dia akan sambung naik. Dia akan try 825, dia akan cari high yang baru. So bila yang counter yang pecah all time high, so dia nak pergi mana? Kan? Dia nak ke mana? Bila dia pecah, tak tahu pergi mana kan? So biasa kita ambil guna Fibonacci je lah. Ambil yang puncak ni dan juga low yang terdekat. Kan?
Puncak ni ngalu yang ni lah. So next target kalau dia pecah 825 tu. Dia pecah 825. Dia pecah 825, maka next dia punya target adalah di 995 RM1 lah. RM1 lah lebih kurang. Itu adalah psychological resistance. Ataupun gunalah teknik trade counter IPO. Nanti boleh nampak lah ke mana halu tuju dia seterusnya. Okay. So itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Jemput, like and follow saya punya Facebook page Pak Cik Zuan. Okay. So jemput juga saya YouTube channel dan juga tengok saya blog untuk kalau nak join kelas saham boleh klik dua ni lah. Ni ada banyak kelas lah kelas yang murah-murah. Ni kalau nak join kelas advance technical support Telegram 2 hala tiada expiry date. Sinilah boleh tengok sini kan. Kalau kelas saham yang terdekat ada kelas review satu lagi. Kelas saya minggu depan kelas Divergent. Kalau siapa nak join kelas Divergent, nanti saya akan share dia punya info kelas tu dekat page saya ni lah. Kalau nak join, boleh join lah. Bagus Divergent. Kalau boleh faham Divergent, dia punya pulangan agak lumayan juga lah kalau dapat. Sebab kita selalu kalau Divergent, kita akan entry di tapak. Dan juga kita boleh tahu kat mana counter yang dah lemah. Bila kita dah tahu counter tu dah lemah, kita tak bolehlah kita exit lebih awal. Tak adalah dia buang sebatang merah baru kita nak lari. Rugilah. So terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di video yang akan datang.